Okay, sebenarnya 2 hari lepas berlaku serangan dekat Syria, Idlib, yang sangat dahsyat, dan 36 jam tim daripada MAPIM yang berada dekat Syria tu berusaha untuk buat bantuan, dan 200,000 orang sedang keluar daripada kawasan rumah diorang sendiri. Jadi sekarang ni mereka memang betul-betul jadi pelarian lah. Sangat dahsyat, dan NGO dapat masuk ke sana pun sangat sikit. Jadi kita orang on standby. Jadi tunggu, tiba-tiba tadi semalam ke tadi, pagi tadi, setiap harilah kita orang dapat maklumat boleh masuk ke tak, boleh masuk ke tak. So dia orang kata standby, mungkin malam ni akan terbang. So cakap dekat Ustaz macam mana ni kalau kena terbang malam ni, memang tak dapat nak turun lah. Lepas tu petang tadi dia orang call lagi. So macam mana, nak terbang malam ni ke besok? So petang tadi masih lagi diuruskan sebab dia minta nama mak, nama ayah sebab nak masuk dekat Syria. Dan keadaan kira mission Rainbow tau, dia ad hoc. So satu kerja yang sangat mencabar. Dan pergi ni memang adalah sangat sikit. Biasanya kita pergi dalam 10 orang, 8 orang. Tapi kali ni yang terbang dulu 3 orang. Sebab mission yang sepatutnya bulan 1. Tapi bila berlaku serangan, kita hantar yang tim ni, tag tim ni dululah. Jadi memandangkan besok nak pergi, jadi kita orang tak prepare apa-apa pun. So saya akan malam ini, saya kena selesaikan semua kerja-kerja yang memang kena selesaikan sebelum saya terbang. Dari sudut reviewnya, dari sudut nak kena pergi beli barang, dan sekarang ni negatif 4 darjah Celsius, nak kena beli segala peralatan dan sebagainya. Lepas tu saya cakap kat Ustaz, macam mana? Apa pendapat Ustaz? Lepas tu kalau Allah takdirkan rezeki memang kat sini jugalah. Lepas tu Ustaz bagi dia punya pandangan. So kata tak apalah, insyaAllah saya turun sekejap. Cuma after isyak tu mungkin saya kena terus bergerak lah. Sebab memang satu apa pun memang tak packing, tak apa semua pun tak. Dan bila pergi mission ni, dia bukan macam pergi berholiday. Sebab bila kita pergi kat sana, seorang dia kena buat 10 kerja. So sekarang ni target, macam kita punya CEO kata, Heliza kita nak 3 juta. So kita kena fikir, so how to get 3 juta tu. So kita kena buat banyak sangat kerja. Bila berada dekat sana, 3 juta mesti masuk. Sebab itu pun tak cukup lah untuk nak membantu berjuta lagi pelarian yang baru keluar. Sebenarnya ada berbelas-belas juta di dalam pelarian Syria dan Turki sini. Dan dapat maklumat terbaru, Turki pun tak dapat nak tampung dah yang terbaru kan Ustaz kan. Jadi mohon doa sangat-sangat. Dan anda kata siapa yang nak derma pada malam ini boleh bagi, insyaAllah nanti saya serahkan pada MAPIM insyaAllah. -4 kat sana -4 -4 sejuk. Dan dia orang kat situ yang gambar-gambar Ustaz tengok kan, dia dekat padang kat mana-mana dia orang berhenti je. Dia orang berhenti kat mana-mana je. Kalau yang ada kemah, selamat ada kemah. Tapi kemah pun kemah yang sangat buruk lah. Kemah yang sangat daif lah. Hanya canvas, tidak ada lantai kan, berlantaikan rumput aja. Salji, kalau turun salji lah kan. Sekarang ni mungkin anytime akan turun salji lah ni. Betul. Ni dah ujung bulan 12 kan. Jadi ujung bulan 12 memang dah musim salji lah. Jadi anytime salji akan turun. Dan keadaan yang terlalu sejuk dekat sana. Dan kita bayangkanlah ratusan ribu kan, yang menjadi mangsa yang terbaru, tak campur dengan yang daripada tahun 2011 sampai sekarang kan. Krisis di Syria bermula pada tahun 2011. Jadi sekarang dari 2019 nak masuk 2020, campur-campur, maknanya dekat 9 tahun. Sebab dia bermula awal 2011, maknanya dekat 9 tahun dah krisis Syria. Bayangkan berapa juta dah menjadi pelarian dan berapa juta yang menjadi mangsa peperangan pada hari ini. Kita duduk dekat sini ni, alhamdulillah, kita sejuk pun komplain kan. Ni aircon kuat ni, sejuk komplain confirm kan. Tapi ni aircon tutup kan malam ni. Malam ni aircon tutup sebab hujan kat luar. Jadi kalau kita buka ni, ramailah yang komplain sejuk kan. Tu kita. Padahal aircon ni paling sejuk pun dia boleh pergi berapa? 16 je kan. Ini -4 -4 dan boleh jatuh lebih lagi daripada tu. Dia boleh pergi bawah lagi daripada tu. Sekarang -4, minggu depan kita tak tahu berapa. Jadi kita bayangkan saudara-saudara kita, adik-beradik kita, semua tu saudara kita belaka, pakcik kita, makcik kita dan sebagainya kan. Macam macam bulan 1 yang saya pergi tahun ini, yang waktu musim sejuk dengan salji yang sangat tebal, itu -6. Saya pakai 5 lapis. Baju pun terlalu sakit sampai jari tu rasa macam nak patah. Sebab bayangkan kita punya peti sejuk, kita duduk dekat freezer kat atas tu, letak lama-lama tangan tu, rasa macam mana, kebas dia. So itu -6. Dan bayangkan dengan angin dia bila sejuk tu, dia macam sangat mencekam ke tulang dalam kita. So memang tak tahu nak kata macam mana lah. Itu
itu yang tahap dia pada tahun 2015, yang dulu ada sesetengah tempat tu mereka nak survive dalam keadaan seperti itu, tak ada makanan tu, ini orang terpaksa makan rumput, makan daun, makan anjing, makan kucing, dan kotak kami bagi waktu tu untuk bantu kemanusiaan pun mereka koyak kotak tu, gunakan air hujan, dia orang rebus kotak tu and then suap anak-anak dia orang minum sup kotak sebab dia tak ada makanan, hidup sebagai pelarian di dalam negara mereka sendiri. Di dalam Syria itu negara dia orang, tapi dia orang kena hidup pelarian. Nauzubillah lah, macam kalau negara, satu negara tu ataupun rumah kita tiba-tiba orang ceroboh, kita kena keluar daripada rumah kita. Itulah penyiksaan yang sangat dahsyat. Belum lagi kes-kes yang lain yang kena tembak, kena bunuh, kena diseksa dan sebagainya. Yang jadi mangsa ni pula, kalau kita perhatikan, beza dengan Palestin apa dia? Palestin, contohnya di Gaza, Gaza dan Palestin secara keseluruhannya, mereka telah menghadapi peperangan paling tidak daripada tahun 1948. Maknanya siapa yang lahir selepas 1948 dah biasa dengan peperangan. Orang Palestin yang lahir dari 1948 ke atas dah biasa dengan peperangan. Tetapi Syria, dia bermula isu ni pada tahun 2011. Jadi diorang bukan rakyat yang biasa menghadap peperangan, bukan rakyat yang biasa hidup dalam keadaan susah ataupun tiba-tiba bom datang hancurkan kampung mereka, rumah mereka dan sebagainya. Bukan biasa bagi mereka. Bukanlah kita kata bila biasa tu jadi senang, tidak kan. Di Gaza tetap susah juga, tetapi paling tidak dari segi mentally mereka dah bersedia kan? Mereka dah bersiap dari segi mental. Memang mereka hidup di zon peperangan. Tetapi bagi orang Syria tidak. Mereka hidup macam kita hidup. Mereka hidup, bahkan mereka hidup mewah. Mereka hidup dengan di satu negeri yang sangat subur, yang sangat barakah. Bumi Syria tu Masya Allah memang sangat-sangat barakah. Tetapi bila jadinya kes macam ni, mereka terkejut. Mereka hadap satu benda yang sangat-sangat mencabar bagi mereka. Yang kita jumpa mereka ni, siapa mereka ni? Contoh pada satu malam di Sarakib. Ni cerita Sarakib pun sekarang ni kena bom dengan begitu teruk. Kami pergi ke Sarakib. Di Sarakib tu kami duduk di satu rumah, di satu banglo yang ditinggalkan oleh penghuninya sebab kampung tu dah jadi kampung, dipanggil apa, ghost town kan, kampung berantu dah, orang tak duduk dah. Jadi kita pun masuk ke rumah tu, rumah tinggal ni, masuk duduk sekejap kat situ, menginap, bersembanglah dengan mereka yang ada dekat situ. Tanya seorang-seorang, ta'aruf lah, berkenalan satu sama lain. So tanyalah satu seorang-seorang. Yang seorang kita tanya, okey tuan apa nama, kerja apa dulu dan sebagainya kan. Jadi dia pun jawablah, saya nama sekian-sekian, saya ni adalah seorang accountant. Tanya pula accountant macam mana. Dia kata saya ni ada 5 buah syarikat accountancy. Dia bos. Tuan-tuan bayangkan kaya dia macam mana kalau ada 5 buah syarikat kan. Kemudiannya pula seorang lagi, dia kata saya ni pengusaha, saya berniaga. Kata berniaga apa? Berniaga gini. Saya adalah lebih kurang 10 buah kilang, dia kata. Yang seorang lagi bagi tahu apa dia. Yang seorang nama dia Bashar. Bashar. Kita tanya dia, tuan kerja apa? Dia kata saya adalah seorang ahli farmasi dan saya merupakan ketua kepada Persatuan Farmasi Utara Syria. Saya memiliki banyak farmasi di utara Syria. Dan Dr. Bashar ini, tuan-tuan, beberapa bulan lepas kami pulang dari Syria, kami dapat makluman kata beliau telah mati syahid. Beliau mati syahid pada hari Jumaat, petang Jumaat bulan Ramadan, tengah bulan Ramadan, petang Jumaat di dalam masjid selepas asar, sementara tunggu waktu maghrib, sedang berbincang tentang bagaimana nak mengagihkan bantuan kepada orang Syria. Jadi dia ni mati yang sangat dicemburui kan. Mati syahid dia perfect sangat-sangat lah. Ini salah seorang yang kita jumpa. Jadi ramailah beberapa orang, seorang-seorang tu semua kalau kita dengar tu kerja dia bagus-bagus semua, hebat-hebat semua, tetapi semuanya duduk dalam keadaan yang tak tentu arah waktu tu, dalam keadaan yang dahsyat lah kan. Bila kita pergi ke rumah mereka yang roboh tu kan, yang hancur tu, kita tengok sendiri macam mana bangunan rumah tu. Kita tengok dapurnya, dulu ada dapur kat situ, dulu ada bilik anak-anak kat situ. Nampak lagi lah, kadang-kadang nampak plug dapur kan. Kita nampak lah kata ada Swiss pergi ke periuk nasi ke kan, masih nampak lagi benda tu. Maknanya ni dulunya dapur.
bilik yang kita nampak lagi dekat dinding tu ada lukisan untuk budak-budak kan, tapi dah hancur kan, hancur berkecai rumah tu. Jadi kita terbayangkan dulu adanya budak dekat situ, dulu adanya mak bapak dekat situ, dulu diorang makan dengan baik, sama macam kita. Hari tu yang Ija jumpa dekat Syria tu apa, permainan budak tu? Oh, kereta tu. Kereta Kereta mainan. Kereta mainan. Jadi dulu kereta mainan tu budak lah yang main kan. Seorang budak Syria, tapi dah hancur. Kereta mainan tu ada kat saya. Waktu tu kita pergi ke satu tempat lah, and then dia dah dengar macam ada macam roket nak sampai dan sebagainya. Lepas tu datang NGO ni, dia cakap kereta tu warna merah. Saat budak kecil ni umur 6 tahun ke 7 tahun dia nak main kereta, tiba-tiba dia kena bom dan dia syahid. Kereta, ada peninggalan kereta sahaja, dan waktu tu kereta tu dihadiahkan kepada kita orang, dan kereta tu ada dengan saya. Dan satu kes lagi dekat satu masjid, waktu first time saya pergi 2015 kot tak silap, masjid tu dah hancur. So petang tu waktu asar kita berhenti solat, and then saya ambil satu Quran, konon nak baca lah kan. So bila buka Quran tu, tengok dalam Quran tu dia macam lepas kena tembakan. So muka surat tu sampai ke akhir Quran tu macam ada bulat tau. Dan kita jumpa imam dan kita tanya apa yang berlaku. Dia kata baru-baru ini memang berlaku letupan pun, dan ini salah satunya lah, Quran tu memang kena tembak. Dan Quran tu dihadiahkan kepada kita orang, dan Quran tu pun ada dengan saya juga. Dan tahun seterusnya tak silap saya, masjid tu dah tak ada dah, hancur dah, memang habislah. Jadi begitulah keadaan yang di Syria. Kalau kita kenal orang tu hari ini, mungkin sekali lagi kita datang mission, mereka pun dah syahid. Betul. Memang itu satu kebiasaan. Kita pergi satu misi, kita jumpa orang-orang Syria ni kan, yang tolong kita tu mobilize kat sana. Nanti kita datang lagi sekali lepas beberapa bulan, kita pergi kubur dia pula. Itu standard. Kita pergi kubur dia pula. Yang bawa kita pergi kubur tu pula, nanti next time kita datang, kubur dia pula. Kan? Dia pula meninggal. Maksudnya bila-bila masa je, nyawa memang di hujung tanduk. Bila-bila masa saja akan kena bom dan sebagainya. Itu satu benda yang lumrah.